Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Encik Fuad dan para penonton yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya Tan Kyo Moy dari kelas 1 PISMP BM2 ingin membentangkan tugasan 2 bagi kerja khusus ELMK 3023 Teori Etika Moral yang bertajuk Penyelesaian Dilema Moral dengan satu teori etika dan satu teori perkembangan moral. Baiklah, bagi kandungan pembentangan hari ini terbahagi kepada 4 bahagian iaitu pengenalan, dilema moral, cara penyelesaian serta rumusan. Bahagian pertama, pengenalan, menurut Abdullah Zidi Omar dan rakan-rakannya pada tahun 2016, teori-teori etika terdiri daripada teori kemoralan sosial, teori kepribadian mulia, teori teleologi serta teori deontologi. Teori kemoralan sosial dipelopori oleh Weber, Durkheim dan Thomas Hobbes. Fokus kemoralan bagi teori ini ialah tingkah laku yang selaras dengan peraturan masyarakat, norma dan undang-undang. Kelemahan bagi teori ini ialah teori yang bersifat otoritarian, iaitu bermaksud kuasa dan kebebasan individu telah disekat. Seterusnya, teori kepribadian mulia yang telah dipelopori oleh Aristotle yang mempunyai fokus kemoralan peribadi mulia yang akan menghasilkan tingkah laku yang baik. Konsep jalan tengah ni telah ditekankan dalam teori ini, namun konsep ini juga telah digolong sebagai salah satu faktor kelemahan teori ini kerana konsep jalan tengah yang agak kabur. Konsep jalan tengah yang berpendapat daripada Aristotle ialah tingkah laku seseorang yang bersifat sederhana atau ditarifkan sebagai tidak berlebihan. Namun adakah setiap tingkah laku manusia dapat diukur dengan tepat bagi keadaan sederhana? Oleh itu, kita telah dapati teori ini tidak semestinya sesuai diaplikasikan dalam setiap dilema moral kehidupan seharian kita. Selain itu, fokus kemoralan teori teleologi ialah tingkah laku yang akan memberikan kesan baik kepada orang lain atau diri sendiri secara maksimum. Teori teleologi terdiri daripada teori utilitarianisme serta teori egoisme. Pelopor bagi teori utilitarianisme ialah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menekankan bahawa tingkah laku baik kerana tingkah laku itu dapat membawa kesan baik serta kebahagiaan secara maksimum kepada orang lain. Kelemahan teori ini ialah pengukuran kebahagiaan yang kabur bagi setiap orang serta tingkah laku yang berdasarkan teori ini adalah tidak adil kepada sesetengah pihak kerana kepentingan masyarakat diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Seterusnya, teori egoisme pula telah dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche yang menekankan bahawa tingkah laku baik kerana tingkah laku itu dapat membawa kesan baik secara maksimum kepada diri sendiri. Oleh itu, kelemahan teori ini termasuk kesan menghalalkan cara yang akan membawa kesan buruk kepada pihak lain. Di samping itu, fokus kemoralan teori deontologi ialah tingkah laku yang mengandungi niat yang betul dan mengikut kebebasan serta kehendak individu. Jadi, teori deontologi terdiri daripada teori eksistensialisme serta prinsip kewajipan. Pelopor bagi teori eksistensialisme ialah Soren Kierkegaard, Albert Camus dan Jean-Paul Sartre yang menekankan bahawa tingkah laku baik kerana tingkah laku itu dibuat berdasarkan kebebasan serta kehendak individu. Maka, lama-kelamaan, insan yang terlalu individualistik akan dipupukkan. Prinsip kewajipan pula telah dipelopori oleh Immanuel Kant yang menekankan bahawa tingkah laku baik kerana niat yang betul dan baik dalam melaksanakan kewajipannya. Kelemahan teori ini termasuk pengukuran kewajipan yang agak kabur. Jadi, selepas mengenali teori-teori etika, mari kita teruskan pembentangan ini dengan konsep teori-teori perkembangan moral. Jadi, berdasarkan Institusi Pendidikan Guru IPG pada tahun 2010, teori-teori perkembangan moral terdiri daripada behaviorisme, kognitif, sosial, humanistik serta psikoanalisis. Teori-teori perkembangan moral behaviorisme terdiri daripada teori pelaziman klasik serta teori pelaziman operan. Teori pelaziman klasik telah dipelopori oleh Ivan Pavlov atau J.B. Watson.
Teori ini telah menekankan bahawa pembentukan perkaitan antara rangsangan dan sesuatu gerak balas. Kajian yang telah dilakukan ialah kajian pelaziman iaitu pemerhatian seekor anjing yang melihat bekas makanan lalu mengeluarkan air liur. Teori pelaziman operan yang dipelopori oleh P.F. Skinner yang menekankan bahawa pembentukan berkaitan antara peneguhan dan sesuatu gerak balas. Kajian yang telah dilakukan ialah kajian Skinner Box iaitu pemerhatian seekor tikus dimasukkan dalam Skinner Box untuk membuktikan tingkah lakunya adalah boleh dikawal dengan pengaruhi peneguhan yang diberi. Menurut Liu dan rakan-rakannya pada tahun 2015, teori-teori perkembangan moral kognitif dapat dibahagi kepada teori perkembangan moral kognitif Jim Piaget dan teori perkembangan moral kognitif Lawrence Kober. Dalam teori perkembangan moral kognitif Jim Piaget, terdapat dua peringkat perkembangan moral, iaitu peringkat moral luaran merujuk seseorang mematuhi peraturan kerana takut dihukum atau dimarahi oleh orang dewasa. Biasanya, individu yang berada dalam peringkat ini ialah kanak-kanak, serta peringkat moral autonomous merujuk seseorang yang bertindak baik dan moral kerana mempunyai idea rasional. Jadi, peringkat perkembangan moral seseorang adalah dipengaruhi oleh perkembangan inteleknya yang terdiri daripada 4 peringkat yang mempunyai umur berbeza, seperti peringkat sensori motor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret serta peringkat operasi formal. Bagi teori perkembangan moral kognitif Lawrence Kober pula, mengandungi 3 peringkat 6 tahap bagi perkembangan moral seseorang. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat pra-konvensional yang terdiri daripada tahap orientasi dendaan dan kepatuhan dan tahap orientasi ganjaran peribadi. Peringkat kedua ialah peringkat konvensional yang terdiri daripada tahap orientasi persetujuan antara individu dan tahap orientasi undang-undang dan peraturan. Serta akhir sekali, peringkat post-konvensional yang terdiri daripada tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi prinsip etika sejagat. Teori perkembangan moral sosial Albert Bandura telah menekankan bahawa teori pemoralan iaitu proses meniru model dan dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang menyerupai tingkah laku model tersebut. Dan kajian yang telah dilakukan ialah kajian Bobodo iaitu pemerhatian tingkah laku dan dua kumpulan kanak-kanak melayan patung besar yang dikenali sebagai Bobo selepas mereka memerhati cara orang dewasa melayan patung besar tersebut. Bagi teori perkembangan moral sosial bagi teori perkembangan moral sosial ilmiah Durkheim pula, masyarakat haruslah menggegarkan integriti dalam kehidupan seharian agar dapat memelihara hubungan sosial dalam masyarakat. Seterusnya, bagi teori perkembangan moral humanistik Carl Rogers pula, beliau telah berpendapat bahawa individu mempunyai kemampuan dalam diri sendiri untuk memahami diri, menentukan hidup dan menangani masalah-masalah psikologi dan keperluannya. Dan individu juga mempunyai kesedaran dan motivasi dalam untuk meningkatkan potensinya ke tahap yang lebih tinggi. Bagi teori perkembangan moral humanistik John Wilson pula, kanak-kanak haruslah diberi pengajaran, pengetahuan serta kemahiran yang mampu menyelesaikan masalah moral dan individu mempunyai kemampuan dalam diri sendiri untuk memahami perasaan, emosi dan kemahuan diri sendiri atau orang lain. Dan akhir sekali, bagi teori perkembangan moral psikoanalisis, berdasarkan Kendra Cherry pada tahun 2021, terdapat 8 tahap yang mengandungi krisis psikososial yang perlu diatasi oleh seseorang berdasarkan peringkat umur tertentu. Antaranya termasuklah asas kepercayaan lawan ketidakpercayaan, autonomi lawan kelaguan, inisiatif lawan rasa bersalah, industri lawan rasa rendah diri, identiti lawan kekeliruan identiti, intimasi lawan pengasingan diri, generativiti lawan kegaguan, serta integriti lawan kekecewaan. Bagi teori perkembangan moral psikoanalisis Sigmund Freud pula, terdapat 3 tahap kesedaran yang merupakan pembahagian lapisan akal fikiran individu, iaitu tahap sedar yang merujuk kesedaran individu terhadap tingkah laku, tindakan, perasaan dan pemikirannya. Seterusnya,
tahap prasedar iaitu ingatan sedia ada atau dikenali sebagai available memory dan akhir sekali tahap bawah sedar yang merujuk peranan penting dalam pembentukan tingkah laku individu dengan tenaga zaid. Jadi seterusnya bahagian kedua iaitu dilema moral. Menurut Vishalacha Balakrishnan pada tahun 2004, dilema moral ni ditarifkan sebagai suatu situasi semasa individu atau sekumpulan masyarakat sedang menghadapi suatu keadaan yang berunsur konflik dan memerlukan watak yang terlibat membuat keputusan daripada beberapa pilihan untuk bertindak secara bermoral. Dilema moral terdiri daripada dua jenis iaitu dilema jenis hipotetika serta dilema jenis kehidupan sebenar. Dilema jenis hipotetika merujuk situasi berkonflik yang dicipta atau direka, manakala dilema jenis kehidupan sebenar merujuk situasi berkonflik yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seseorang individu. Dan hari ini saya telah memilih dilema jenis kehidupan sebenar sebagai fokus pembincangan saya. Sebelum membincangkan cara penyelesaian bagi dilema moral yang telah saya pilih, mari kita sama-sama mengenal pastikan isu, persoalan dan watak dilema moral tersebut. Isu tersebut ialah ibu bapa pelajar yang telah dibuang sekolah ingin memberi rasuah kepada guru disiplin yang bertanggungjawab dalam kes tersebut dengan permintaan membatalkan hukuman buang sekolah kepada anaknya. Persoalan, bagaimanakah guru disiplin tersebut harus bertindak dengan baik dan bermoral. Jadi analisis daripada rangsangan isu serta persoalan ini, tindakan watak yang akan dibincangkan ialah guru disiplin dengan cara penyelesaian berdasarkan satu teori etika dan satu teori perkembangan moral. Jadi, teori kemoralan sosial telah saya pilih untuk menyelesaikan dilema moral ini kerana fokus kemoralan teori etika ini merupakan seseorang individu haruslah bertindak berdasarkan kepiawaian moral atau dikenali sebagai moral standard iaitu keselarasan tingkah laku dengan norma masyarakat, peraturan dan undang-undang berdasarkan konsep etika. Jadi, guru perlulah menolak dan enggan menerima sebarang rasuah yang telah diberi oleh ibu bapa pelajar berkenaan. Terdapat beberapa faktor bagi pelakuan guru disiplin ini. Antaranya termasuklah peraturan kelakuan dan tata tertib tahun 1993 pindaan tahun 2002 perlu dipatuhi oleh guru yang berperanan sebagai penjawab awam dan hanya masyarakat yang sentiasa mengingkati diri untuk mematuhi peraturan dan undang-undang, maka kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bermasyarakat dapat dijaminkan. Jadi konsep manusia hidup dalam masyarakat haruslah diamalkan dengan tidak memiliki sifat mementingkan diri. Oleh itu bagi ibu bapa pelajar tersebut yang bertindak untuk memenuhi kehendak individu yang telah bercanggah dengan peraturan masyarakat dianggap sebagai sesuatu tindakan yang tidak bermoral lah. Bagi guru pula tidak boleh memiliki sifat mementingkan diri iaitu menerima sebarang rasuah seperti wang atau hadiah daripada ibu bapa pelajar berkenaan dan telah mengabaikan kesesamaan layanan dalam kalangan semua pelajar. Jadi sikap sebegini adalah tidak diizinkan berdasarkan kod etika profesion keguruan. Oleh itu, setiap tindakan ini perlu difikirkan kesan baik dan buruknya kepada semua pihak. Selain daripada enggan menerima rasuah, guru juga boleh memberi cadangan yang berkesan kepada ibu bapa berkenaan agar mereka mempunyai pengetahuan membantu anaknya memohon dan merayuan peluang peluang persekolahan baharu anaknya di pejabat pendidikan daerah masing-masing. Jadi, pengamalan nilai-nilai kemasyarakatan pada tingkah laku guru ni dapat dibuktikan melalui kasih sayang guru terhadap masa depan murid walaupun pelajar tersebut kerap melanggar disiplin sekolah. Pembincangan diteruskan dengan teori perkembangan moral kognitif Lawrence-Colbert yang telah saya pilih untuk menganalisis serta menghuraikan tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan oleh guru disiplin tersebut.
Jadi teori ini telah menekankan bahawa seseorang individu mampu mempunyai pertimbangan dan penaakuran moral dengan perkembangan moral yang terbahagi kepada 3 peringkat 6 tahap seperti pembentangan pengenalan saya tadi. Guru disiplin tersebut haruslah memiliki peringkat tertinggi dalam perkembangan moral kognitifnya, iaitu tahap orientasi prinsip etika sejagat dalam peringkat post-konvensional. Hal ini dikatakan demikian kerana keputusan yang dibuat oleh guru disiplin tersebut haruslah mempunyai pertimbangan bersifat otonomi dan tidak dipengaruhi oleh sebarang unsur seperti tekanan yang diberi oleh mana-mana pihak ataupun wang atau hadiah sebagai rasuah yang diberi oleh ibu bapa berkenaan. Maka, pertimbangan yang berdasarkan prinsip moral agar tidak melanggar peraturan yang perlu dipatuhi merupakan pilihan yang paling patut dan sesuai bagi guru disiplin tersebut. Jadi, tambahan pula, guru tersebut juga perlulah mempunyai kesedaran terhadap norma masyarakat, prinsip etika sejagat, peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi. Kerana etika sejagat berupaya membantu individu untuk mempertimbang keadilan, hak, tanggungjawab, kebebasan dan hormat menghormati apabila membuat keputusan. Dan akhir sekali, guru disiplin tersebut baru mampu membezakan keputusan yang baik atau buruk dari segi ketiga-tiga dimensi moral seseorang individu bermoral seperti penanggulangan moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Jadi bahagian keempat iaitu rumusan. Secara rumus, sebagai seorang insan bermoral, kita haruslah bijak memilih teori-teori etika yang bersesuaian dengan dilemma moral yang kita hadapi agar tidak membawa kesan negatif daripada tindakan kita kepada semua pihak. Dan seterusnya, teori-teori perkembangan moral yang telah saya bentang tadi merangkumi 5 aspek seperti behaviorisme, kognitif, sosial, humanistik atau dikenali sebagai personality serta psychoanalysis yang harus dikembang secara bersepadu dan seimbang oleh masyarakat. Terdapat 5 bahan termasuk artikel, buku, modul dan jurnal yang telah saya rujuk untuk menyiapkan tugasan ini. Dan setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.